Jawabannya dah mula ke tak ada lagi? Allahumma rahamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. اللهم ذكرنا منه ما نسينا علمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Subhanallah, Maha suci bagi Allah. Alhamdulillah, segala puji hanyalah layak untuk Allah. Wala ilaha illallah wallahu akbar. Dan tidak ada Tuhan melainkan Allah. Allah lah Tuhan yang kita besarkan, kita agungkan di dalam kehidupan dunia hinggalah membawa kepada hari akhirat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah ya Tuhan, selawat dan salam ke atas junjungan yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga dan para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Terlebih dahulu kita mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, selawat dan salam ke atas junjungan yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa khabar kepada semua para penonton, followers Masjid An-Nur Temasya Glen Mary. Terima kasih kepada pihak pengurusan, tuan pengurus dan juga seluruh ahli jawatan kuasa Masjid An-Nur Glen Mary yang memberi peluang, yang membuka kepada kita satu ruang untuk pada waktu dan ketika ini kita mengambil kesempatan yang terbaik untuk memanfaatkan masa pada mana kita menghadapi suatu dugaan dan ujian yang besar, iaitu kita menghadapi pandemik wabak COVID-19 yang melanda seluruh dunia, sehingga kan tak terkecuali juga di dalam negara kita juga kita sedang hadapi. Wal'iyazubillahi min dzalik, kita mohon minta perlindungan dan jauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala akan segala macam masalah-masalah yang lebih besar dan lebih menduga dan menguji kita, yang mana kita ada yang mampu menghadapi, ada yang tidak mampu menghadapi. Masya Allah. Jadi kerajaan telah mengumumkan PKP, iaitu Perintah Kawalan Pergerakan. Maka kita ambil manfaat tersebut dengan mengisi masa kita untuk melakukan sebagaimana yang sedang kita dapat ikuti bersama pada waktu dan ketika ini. Alhamdulillah, saya Ustaz Amir Nur Hizam pada hari ini diberi amanah dan tanggungjawab untuk membawa kepada kita sebuah pertemuan. Sebelum daripada mana kita nak bersolat sembahyang fardu zuhur, kita buka Al-Quran, kita semak daripada juzuk yang ke-30, surah yang ke-95. Surah yang dimaksudkan ini ialah surah At-Tin. Masya Allah. Surah At-Tin yang bakal kita ikuti pada hari ini cukup amat besar nilainya, manfaatnya, kebaikan yang terdapat dalam perbincangan surah ini. Surah ini, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, iaitu dikategorikan sebagai ayat-ayat Makkiyah. Maksudnya ayat yang diturunkan oleh Allah sebelum daripada mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berhijrah ke Madinah Al-Munawwarah. Terdapat sebanyak 8 ayat semuanya, yang mana daripada ayat 1 sehingga ayat 8 mengandungi nilai-nilai, maksud-maksud, intisari kandungan yang cukup amat baik untuk kita ikuti bersama-sama. Mari terlebih dahulu kita semak bacaan daripada surah At-Tin yang bakal kita ikuti pada hari ini. Jika sekiranya anda semua telah pun bersedia, mari kita membuka Al-Quran.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wat-tini waz-zaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. Alhamdulillah. Itulah dia bacaan daripada surah At-Tin yang baru kita dengari tadi. Mari kita ikuti pula isi kandungan makna yang terdapat di dalam surah ini. Demi tin dan zaitun, dan demi Bukit Sinai, dan demi kota yang aman, sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh, maka bagi mereka pahala yang tiada putus-putusnya. Maka apakah yang menyebabkan kamu mendustakan, yaitu hari pembalasan sesudah itu? Bukankah Allah hakim yang seadil-adilnya? Itulah dia 8 ayat yang telah pun kita dengar isi kandungan maksud maknanya. Sekarang kita akan pergi pula kepada tadabbur, penghayatan, apa yang kita boleh ambil daripada ayat-ayat yang diberikan itu tadi. Kita nak mulakan dengan ayat 1, ayat 2 dan ayat 3. Di mana ayat 1, ayat 2 dan ayat 3 ini dapat kita dengari tadi di awal-awalnya Allah Subhanahu wa taala memulakan dengan huruf waw. Di dalam istilah bahasa Arab, huruf waw itu disebut dalam istilah yang lain sebagai al-muqsam. Apa maksud al-muqsam? Iaitu isi kandungan yang bermaksud kepada sumpah. Dalam istilah yang lain bahasa Arab dipanggil wawul qasam. Macam mana kita menggunakan perkataan sumpah kepada wallahi, wabillahi, watallahi. Itu. Orang Melayu dia lebih hebat lagi. Dia kata sumpah wallah. Masya Allah. Itu amat hebat tu ya. Baik, berbalik kepada 3 ayat yang kita nak sebut di sini. Di mana ayat yang kita dapat ikuti tadi, Allah menyebut demi tin dan demi zaitun. Itu pada ayat yang pertama. Apakah yang dimaksudkan dengan demi tin? Ia merujuk kepada nama sejenis buah. Dan saya tidak akan mengangkat perbincangan dari sudut kelebihan buah ini. Walaupun memang tidak dapat dinafikan baik buah tin dan juga baik buah zaitun tersebut. Tetapi di dalam tafsirul Al-Quran, apa yang nak diangkat dalam masalah Allah menyumpah dengan buah tin dan buah zaitun itu, nak merujuk kepada 2 jenis buah tersebut terdapat di sebuah tempat yang amat hebat. Itu yang paling nak diangkat dalam isu ini. Buah-buah tersebut terdapat banyak di negara yang merujuk kepada negara Syam sana. Waktu itu negara Syam meliputi Syria, termasuklah Jordan, termasuklah Palestin dan juga negara yang berdekatan dengannya. Maka yang lebih nak ditumpukan lagi, iaitu tempat buah tin dan buah zaitun yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala tersebut ialah di Baitul Maqdis. Masya Allah.
sebuah tempat yang dikatakan rumah yang suci. Apakah ada kena mengena dengan kaitan tempat rumah yang suci itu dengan dua buah tersebut? Ya, buah tersebut ialah buahlah yang macam mana kita sebut dan kita katakan tadi. Tapi yang nak lebih lagi diangkatkan dalam isu ini ialah itulah tempat lahirnya seorang Nabi dan Rasul yang bernama Nabi Isa binti Imran. Masya Allah. Itu dia. Nabi Isa yang Allah Subhanahu Wa Taala lahirkan menghadapi ujian dan cubaan, tuan-tuan dan puan. Di mana seorang anak yang lahir maknya diuji dan diduga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Diuji dan diduga bagaimana? Bayangkan seorang wanita yang ibu bapanya merujuk kepada Imran dan juga Hannah, yang mana mereka telah pun bernazar, bersumpah jika sekiranya mereka memperolehi anak, mereka mahu anak mereka iaitu menjadi orang yang berkhidmat kepada masjid dan rumah Allah. Maka apabila kedua mereka meninggal dunia, diamanahkan amanah itu kepada saudara Imran yang bernama Nabi Zakaria. Masya Allah. Nabi Zakaria meneruskan hasrat kedua ibu bapa Maryam dengan menempatkan Maryam di sebuah tempat berdekatan ataupun sangat tidak jauh daripada Baitul Maqdis. Namun Allah Subhanahu Wa Taala menguji beliau dengan datangnya Jibril menyatakan, wahai Maryam, kamu ini bakal melahirkan seorang anak yang namanya pun telah pun diberi, dan dia seorang anak yang bakal menjadi nabi dan menjadi rasul. Secara normalnya, tuan-tuan, apabila walaupun yang berlaku itu suasananya yang amat sekali hebat, mukjizat dan sebagainya, tapi manusia biasa, dia tetap akan bertanya, bagaimana mungkin aku dapat melahirkan anak sedangkan aku tidak disentuh oleh mana-mana lelaki. Masya Allah, tuan-tuan. Ini nak menunjukkan apa? Seorang wanita yang mulia dan suci nak memberitahu dia tidak akan berbuat satu perkara yang dilarang oleh Allah. Tidak, wahai Maryam, apa yang bakal berlaku ini adalah satu ujian oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana Allah akan memberi kelebihan kepada anak yang bakal kamu lahirkan, kandungkan dan lahirkan nanti menjadi seorang nabi dan seorang rasul. Bagaimanakah caranya? Itu terserahlah kepada Allah nak membuat dan melakukan. Masya Allah, tuan-tuan. Ini suatu dugaan besar. Bayangkan wanita-wanita yang Allah uji mereka dalam keadaan mereka mengandung anak luar nikah. Masya Allah. Bagaimana mereka hadapi? Tapi itu situasi lain. Mereka tak sama dengan situasi Maryam. Kalau mereka yang menghadapi situasi begitu pun rasa malu, rasa tak selesa, dengan pula lelaki yang berbuat demikian tidak bertanggungjawab, lari entah pergi ke mana, biar pula perempuan tu menghadapi seorang diri, wal'iyazubillah min dhalik. Jadi kita nak bagi tahu wanita-wanita yang berkenaan, itu ujian Allah kepada kamu. Mohon minta ampun kepada Allah, mudah-mudahan Allah permudahkan urusan itu. Berbalik kepada cerita Maryam tadi, maka begitulah yang beliau terima dan beliau hadapi. Memang benar, tohmahan, segala macam kata-kata nista dilemparkan kepada Maryam, yang sehingga beliau memang tidak dapat menerimanya. Tapi takdir Allah Subhanahu Wa Taala, setelah Maryam melahirkan Isa alaihissalam, Masya Allah, pada masa waktu dan ketika usia yang tak sepatutnya berkata-kata dan bercakap, tiba-tiba Allah memberi mukjizat. Baginda berkata-kata pada waktu dan ketika itu belum lagi boleh berjalan. Ya, masih lagi dalam susuan, masih lagi dalam keadaan yang tak kuat nak bangkit dan nak bangun. Aku adalah Isa binti Maryam dan aku merupakan seorang nabi dan seorang rasul kepada umat Bani Israel. Apa jadi, tuan-tuan? Masya Allah, terkejut orang ramai yang mendengar ucapan dan ungkapan yang keluar daripada anak kecil yang tak sewajarnya boleh bercakap dan berkata-kata.
Apa jadi selepas itu? Mereka dah terlupa dah masalah Maryam dahulu. Kata perempuan tak baiklah, perempuan jahatlah, bila mana dah tengok apa yang berlaku kepada Nabi Isa AS tersebut. Tapi malangnya, sebahagiannya ada pula yang lain. Patutlah. Isa ini sebenarnya anak Tuhan pula. Akhirnya jadilah pelbagai macam konflik yang dihadapi oleh Nabi Isa AS dalam seruan dakwahnya untuk menyampaikan kepada Bani Israel tersebut. Masya Allah. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala lanjutkan dengan menyatakan iaitu demi Bukit Sinai. Samalah seperti mananya hal tadi, bukanlah nak ditumpukan kepada bukit tersebut, ya. Yang paling nak diangkat dalam isu di sini ialah itulah sebuah tempat yang amat mulia dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala, di mana mukjizat yang berlaku kepada seorang nabi dan rasul, iaitu siapakah beliau? Beliau adalah Nabi Musa alaihissalam bin Imran. Masya Allah. Di mana itulah tempat Allah pilih untuk bercakap dan berkata-kata secara langsung dengan seorang Nabi yang diangkat oleh Allah menjadi Rasul dan digelar daripada kalangan ilmuwan sebagai Kalamullah. Musa Kalamullah. Seseorang yang dipilih oleh Allah dapat berkata-kata langsung terus dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Masya Allah, tuan-tuan. Dan yang ketiganya pula iaitu demi kota yang aman. Kota manakah yang dimaksudkan ini? Kota yang dimaksudkan di situ ialah kota Makkah Al-Mukarramah. Samalah hal daripada ayat 1, ayat 2. Samalah juga yang nak diangkatkan dalam isu ayat yang ketiga ini. Bukan kota itu semata-mata. Walaupun Makkah Al-Mukarramah memang kota yang mulia, tempat yang amat sekali manusia kena tahu sebagai tempat terhebat di atas muka bumi ini. Tetapi yang paling nak diangkat dalam isu ayat yang ketiga itu ialah seorang Nabi dan seorang Rasul akhir zaman. Siapakah beliau? Itulah dia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad bin Abdullah. Masya Allah, tuan-tuan. Itulah dia ketiga-tiga ayat yang mana Allah Subhanahu Wa Taala minta kepada kita untuk memerhatikan isi kandungan yang terdapat di sebalik isi kandungan maknanya. Di mana Allah menyebut ada 3 tempat yang diutuskan oleh Allah para nabi dan para rasul. Dan mereka ini pula dikategorikan sebagai para nabi dan rasul ulul azmi. Masya Allah. Apakah maksud ulul azmi? Ulul azmi ialah orang yang sanggup menghadapi kesabaran. Mereka orang yang tabah. Mereka orang yang kuat keazamannya dalam menyampaikan risalah dakwah untuk menyeru, mengajak manusia kepada mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala. Sejarah mereka memang tidak dapat dinafikan daripada ketiga-tiga orang Nabi dan Rasul tersebut. Sajalah kita promo iaitu sekarang ini di TV3 sedang menyiarkan sebuah program yang bernama Jejak Rasul. Tetapi dalam Jejak Rasul pada kali ini diangkat isu tentang para utusan Allah yang ulul azmi. Masya Allah. Cukup amat hebat jika sekiranya tuan-tuan dan perempuan dapat mengikutinya. Baik. Alhamdulillah, setelah kita mengikuti ayat 1 sehingga ayat 3 sebentar tadi, maka kita akan berpindah pula kepada ayat 4, ayat 5 dan ayat 6. Kita ulang balik dengar. Ayatnya berbunyi bagaimana? لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. Subhanallah. Tuan-tuan dan perempuan sekalian, pada ayat yang keempat, Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan, sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya.
Apakah maksud ayat yang cuba nak diutarakan di sini? Menurut Imam Mujahid, Abu Aliyah, Al-Imam Hasanul Basri dan Ibn Zaid dan juga termasuklah yang lain-lainnya juga mengakui apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu ialah manusia-manusia yang Allah anugerah, Allah beri kepada mereka daripada mula kelahiran. Ni kebanyakannya ditujukan kepada mereka yang cantik-cantik, yang baik-baik, yang elok-elok, yang sempurna kejadiannya. Daripada hujung rambut sampai hujung kaki ni tidak ada apa-apa masalah. Yang tu apa? Secara luarannya lah ya. Tu. Walaupun ayat ini juga tidak dinafikan kepada golongan yang walaupun secara fizikalnya kita nampak ada kekurangan, tapi ianya juga dikatakan sebaik-baik. Sebab ia termasuk sebaik-baik itu bukan sekadar luaran, tetapi dalamannya juga diambil kira. Iaitu siapa? Manusia yang lahir sebaik-baiknya ialah yang mereka dapat hidup. Itu baiklah tu ya. Yang keduanya, nafsunya pun ada dimasuk. Dan yang ketiganya, akalnya sihat, maksudnya boleh berfikir. Ada Allah bagi kepadanya perasaan, hati dan jiwa. Inilah juga yang disebut sebaik-baik kejadian, sebaik-baik yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya-Allah. Jadi tak semestinya kalau seorang itu dia menganggap kata saya ada kekurangan, saya ada kelemahan, daripada diri saya ni tak elok, dia katalah, tapi sebenarnya dia dapat melalui kehidupan yang baik, dia sihat. Dia boleh berfikir dengan elok, hati dan perasaannya ada, nafsunya pun dapat merasa. Itu maksudnya baiklah tu. Jangan kita anggap baik ni semata-mata luaran saja, tapi dalaman tu. Bayangkan tuan-tuan, kalau sempurna hujung rambut sampai hujung kaki, tapi tengok senyap je, diam je, tengok duk senyum seorang-seorang, kan, berjumpa orang tidak, pergi bekerja tak mau, sekolah pun tidak, senyap je. Rupa-rupanya apa? Rupa-rupanya dia sakit jiwa, ataupun akal fikirannya tak betul. Dalam arti kata yang lain, orang tengok ni ada benda tak kena lah, nak buat apa macam tu. Ini yang kita nak maksudkan ialah orang yang luar dan dalamnya Allah bagi tadi baik, elok dan cantik. Cuma kepada mereka ini ada ujian dan dugaan. Apakah ujian dan dugaannya? Inilah juga yang telah diperbincangkan dan diperkatakan oleh mereka-mereka yang saya nukilkan namanya sebentar tadi, iaitu mereka ini akhirnya, na'udzubillah min zalik, akhirnya mereka dikatakan oleh Allah, kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya. Di manakah tempat yang dimaksudkan itu? Wal-iyazubillah min zalik, masuk ke dalam api neraka. Apa hubung kait dan kena mengenanya dengan kejadian elok, cantik, luar dan dalam, tiba-tiba masuk ke dalam api neraka? Iaitu yang dimaksudkan di sini ialah mereka tidak mempergunakan segala kelebihan yang Allah Subhanahu wa taala beri dan bagi tadi untuk mendekatkan diri kepada Allah, untuk mentaati titah perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah. Ataupun mereka melakukan ketidakbaikan, mereka melakukan keburukan, tidak mohon minta ampun kepada Allah. Maka mereka inilah yang digolongkan sebagai golongan yang membiarkan dirinya. Takut tuan-tuan dan puan-puan, Masya Allah. Bayangkan kita sekarang ni duduk dalam musim PKP ni. Walaupun ada orang kata PKP ni puasa kena penuh. Itu betul juga tu. Tapi dalam tempoh perintah kawalan pergerakan, ada orang rimas, lemas, tak boleh dianggap ini satu siksaan. Masya Allah tuan-tuan. Ya, memang kita tak nafikan perkara itu. Sekarang ni kita bolehlah sembang-sembangkan dengan orang-orang tua-tua yang pernah terlibat dahulu dalam satu peristiwa yang melanda negara, curfew, perintah berkurung. Itu saya fikir lagi
amat merisaukan. Tapi kita sekarang ini yang sedang menghadapi dalam suasana pandemik, wabak COVID-19 yang melanda seluruh dunia, yang negara kita juga tadi kita sebut tak terkecuali, maka kita nak membantu negara. Membantu apa? Agar dapat memutuskan rangkaian-rangkaian yang boleh nak menyebabkan ada pihak-pihak yang tak terkena akan terkena lagi. Itu. Maka kita tak nafikan tadi, memang pergerakan itu terbatas. Maka bagi orang yang dia, apalah aku nak buat ni, Allah, apalah aku nak buat, buatlah apa-apa yang patut buat, tuan-tuan. Asal jangan buat benda yang tak wajar, sudahlah ya. Sebenarnya kita pun suka kalau biarlah hidup kita ni ada pengisian dan jadual. Bukan kalau ada orang dia kata sepanjang masa nak mengaji tak larat ustaz. Tak apalah kalau tak larat nak mengaji, kemah-kemah rumah ke, bersih-bersihkan laman rumah ke, memasak ke, baca buku ke, dengar hiburan ke. Dengar hiburan boleh, tak salah. Yang salah itu kita mendengar hiburan yang salah. Dalam bulan Ramadan ni dengarlah lagu-lagu yang berkaitan dengan apa? Bulan puasa. Seronoklah sikit. Kan barulah tak boring. Ya, memanglah kalau kita nak fikirkan sedap suka je, memanglah kita tak akan dengar. Macam mana Allah yarham Ustaz Asri dah mengingatkan kepada kita kan. Ahlan wa sahlan marhaban, ahlan wa sahlan ya Ramadan. Masya Allah. Ramadan menjelma lagi, menghimpun rahmat dan maghfirah, bertambah keberkatannya dengan amal ibadah, diri tunduk keinsafan dan rasa berdosa. Masya Allah. Itu hiburan lah. Memanglah kalau kita kata nak seronok saja, yang sesuai dengan kita saja, memang masalah lah kalau macam tu, tuan-tuan. Bayangkan yang kita mahu pada waktu sekarang ini ialah apa yang dimaksudkan pada ayat yang ke-6 itu. Masya Allah. Ayat yang ke-6 iaitu mereka-mereka yang Allah Subhanahu Wa Taala minta supaya jangan jerumuskan diri mereka daripada orang yang dianugerahkan oleh Allah kebaikan dan kelebihan lalu tak memanfaatkannya sampai masuk neraka. Sebaliknya apa yang mereka kena buat? Illal ladzina amanu wa amilus solihat falahum ajrun ghairu mamnun. Masya-Allah. Di mana ada manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, mereka ini diberi kelebihan dan kebaikan tapi mereka manfaatkannya. Mereka diberikan oleh Allah satu kebaikan yang amat hebat, iaitu mereka jadi orang-orang yang beriman, menjaga iman, menambah baik iman. Mereka memelihara iman mereka. Itu yang pertama. Yang keduanya iaitu mereka melakukan amal-amal yang baik, amal-amal yang soleh. Masya Allah, tuan-tuan. Mari kita ambil kesempatan ini. Bayangkan Imam Ibn Abbas dan Ikrimah yang mana menyebut golongan yang Allah bagi daripada usia muda belia. Usia yang kuat. Mereka diberi kelebihan sehinggalah nanti sampai Allah lanjutkan usia mereka sampai tua, mereka mengekalkan iman. Mereka beristiqamah di dalam beramal soleh. Inilah orang yang terbaik. Sebab apa, tuan-tuan? Sebab Imam Ibn Jarir mengingatkan kepada kita. Kaitan daripada ayat yang ke-6 tadi, Allah dah menegur, iaitu di dalam surah yang diberi nama Al-Asr. Apakah surah Al-Asr ini? Surah Al-Asr iaitu merujuk kepada surah masa, time. Apa bacaannya? Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi husr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Masya-Allah, tuan-tuan.
Iaitu kata Allah, demi masa. Sama macam tadi, wattini wazzaitun, ini pula wal asr. Allah bersumpah juga. Sebab apa Allah bersumpah? Sebab Allah menghargai. Allah nak beritahu betapa masa yang aku beri ini amat-amat bernilai. Pepatah kita selalu mengatakan apa? Masa ibarat seperti emas. Masya Allah. Kenapa dikaitkan dengan emas? Sebab emas susah nak dicari, nak diperolehi. Banyak ujian dan rintangan. Orang yang kerja mencari emas, dia tahulah. Yang keduanya, Allah kata sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian. Tapi dalam pada mana orang yang diberi masa, diberi waktu dan diberi kepadanya kehidupan, dia tak memanfaatkan, lalu akhirnya rugi yang dia perolehi. Lalu Allah kaitkan dengan apa? Illal ladzina amanu wa amilus solihat. Cuma ia berbeza sedikit. Kalau ayat dalam surah At-Tin tadi, falahum ajrun ghairu mamnun, tetapi dalam surah Al-Asr ini ditambah oleh Allah dengan apa? Wa tawasau bil haqq wa tawasau bis sabr. Jadi berhati-hati sikit tuan-tuan dan puan. Dua surah ini kadang-kadang menjadi masalah kepada orang yang hafaz, iaitu mereka apabila membaca surah At-Tin berakhir dengan surah Al-Asr. Membaca surah Al-Asr berakhir dengan surah At-Tin. Yang tu yang agak lucunya. Jadi imam solat tarawih ni kan, pening-pening berbuka banyak sangat, tak larat nak sembahyang, mata pun nak angkat pun tak larat. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi husr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun fama yukadzibuka ba'du biddin. Astaghfirullahalazim. Awal surah lain, akhir surah lain. Khusyuk pula tu. Makmum kat belakang pun tak tegur. Dia pun tak ingat ke juga leka mendengar imam baca ke, wallahu alam. Jadi berhati-hati. Baik, kembali balik kepada perbincangan kita. Maka Allah SWT kata, masa yang ada, waktu yang diberi untuk tidak mahu menjadi orang yang rugi. Sekali lagi, kenalah menjadi orang yang beriman. Kenalah menjadi orang yang menjaga iman, menambah baik iman. Yang kedua, kena melakukan amal soleh. Tapi rupa-rupanya Allah SWT kata dalam bab nak membaikkan iman, menambah baik iman, menjaga iman dan juga beramal soleh bukan senang. Perkara ini boleh berlaku dengan apabila ada berpesan-pesan tentang hal kebenaran. Itu dia tuan-tuan. Ya, bagi kita semua yang mengikuti ini, kalau saya fikir daripada kalangan orang-orang yang dewasa mungkin sudah faham. Tapi macam mana kita nak membentuk diri, membentuk keluarga? Nak menyampaikan benda yang benar, benda yang betul. Ya, ini memang dugaan. Nak mengatur jadual anak-anak, ni dalam musim ya, kita pergi ke sekolah, duduk di rumah, nak menyampaikan sesuatu yang baik. Sebab tu Allah kata berpesan-pesan tentang hal yang benar ini. Untuk nak berbincang tentang iman tadi, hal-hal melakukan amal yang soleh. Masya Allah. Nampak macam senang tadi ya. Kalau orang berbuat iman, berbuat amal soleh, pahalanya tak putus-putus. Memang betul lah. Tapi kalau tak ada orang yang sampaikan, ingat senang ke tuan-tuan nak menyampaikan ni? Masya Allah. Ni macam mana orang yang menyampaikan melalui TV, melalui radio. Kalau kita bercakap ada orang ada kat depan. Bayangkan kalau duduk kat depan, kita mengajar, biji matanya pun tertutup. Ini pun kita tak tahu ni yang mengikuti ni duduk elok-elok ke, duduk tengah melepak ke, duduk tengah potong bawang ke. Mana kita tahu kan? Tapi kalau kita duduk dalam kelas, kita sedang menyampaikan sesuatu, kalau dia ada buat benda tak betul, tak baik, boleh kita tegur indirect. Tapi kalau duduk dalam online yang macam ni, macam mana nak tegur? Tuan-tuan dan puan-puan saja yang nampak saya. Tu. Ya Allah, tengok tuan-tuan, ini ujian kepada kita dalam nak menyampaikan sesuatu yang baik, sesuatu yang benar. Tapi apa pun kena sampaikan.
Macam mana usaha pihak masjid, yang kebanyakan masjid pada hari ini melakukan apa? Pembelajaran secara online di sini. Baik, memang baik, tapi ujiannya pun ada yang kita tidak dapat nafikan. Masya Allah. Ada orang yang apa? Dia buka aja kan, dia tak tengok pun. Ataupun dia buka saja, dia buat benda lain. Memang bukan senang, tuan-tuan. Maka sebab itu Allah mengakhiri dengan apa? Watawasau bis-sabr. Berpesan-pesanlah dengan kesabaran. Tak semestinya kadang-kadang kita sampaikan itu, ada yang mahu menerima, ada yang mahu menolak, ataupun ada yang mahu menentang, ataupun ada yang mahu nak membuat benda-benda yang boleh mengganggu dan merosakkan. Masya Allah. Sebab tu kena sabar. Jadi kita ingatkan kepada sahabat-sahabat kita yang melakukan kebaikan, bersabarlah. Kalau dah betul-betul buat benda baik tu, buat je lah. Apa orang kata ke, orang itu dah ini, kita hiraukanlah dia. Tapi kalau dah sampai mengancam keselamatan kita, kenalah mencari pihak-pihak yang boleh menjaga kita, yang boleh memberi sedikit keselamatan kepada kita. Masya Allah. Itu muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Jadi menurut Imam Ibn Taymiyah rahimahumullah, daripada mana ayat 4 hingga ayat 6 dan juga hubung kait dengan surah Al-Asr itu tadi, Imam Ibn Taymiyah rahmatullah alaihi berkata, seluruh manusia dan umat berada dalam kerugian dan keadaan yang serendah-rendahnya, kecuali hanyalah orang yang beriman dan beramal soleh sahaja. Ini beliau sebutkan dalam Majmu'ah Al-Fatawa jilid yang kedua, iaitu muka surat yang kelima. Jadi sebab itulah dalam pertemuan ini kita nak mohon minta kepada Allah agar apa yang kita ketahui itu tadi, kita nak sedar, kita nak insaf. Nak sedar dan nak insaf apa ya tuan-tuan dan puan-puan? Para ulama tafsir mengajak kepada kita untuk menghayati di mana ada sekurang-kurangnya 4 pendapat yang kita telah sebut dan kita nyatakan tadi di sini, di mana Allah Subhanahu wa taala memberi kepada kita suatu tempoh, suatu masa yang terbaik. Apakah tempoh dan masa terbaik? Iaitu masa tua adalah masa tidak semangat untuk beramal ibadah. Maka seseorang akan melalui masa kecilnya, masa mudanya dan masa tuanya. Maka masa kecil dan masa tua adalah masa yang sulit untuk beramal ibadah. Ya, ini amat berbeza dengan masa selepas usia, kalau kita sebut tadi apa, usia mumayyiz lah, dah masuk akil baligh, umur dah sekitar 15 tahun dan ke atas. Inilah masa terbaik. Usia 15, usia 20, usia 30, usia 40, usia 50, bahkan usia 60. Ini dipanggil masa-masa emas untuk beramal soleh, menjaga iman dan sebagainya. Bukanlah kita nak kata kepada golongan yang 70, 80 tu dah tidak baik. Tidak, tuan-tuan. Ada juga orang yang Allah bagi umur 70 pun masih lagi kuat. Bukan saja kuat fizikalnya, tapi kita tengok dan lihat kuat beramal ibadah, kuat mengunjungi rumah Allah. Kadang-kadang yang usia 30, 40 tadi pun tak boleh menandingi mereka. Tapi kita anggap itu kelebihan yang Allah bagi dan beri. Suatu keistiqamahan yang beliau telah bina sebelum daripada mana itu, lalu mereka diberi anugerah oleh Allah. Jadi sebab tu jaga-jaga tuan-tuan. Sebab itulah diperingatkan kepada kita oleh Ibrahim An-Nakhai. Beliau kata, jika seorang mukmin berada di usia senja tua dan pada saat itu sangat sulit untuk beramal ibadah, ya, ada gangguan keuzuran, lemah itu, lemah ini, maka dia itu akan dicatat oleh Allah sebagaimana dahulu pada waktu muda dia ada pernah berbuat amal. Ini satu kebaikan, tuan-tuan. Kita dah biasa buat pada usia muda belia dan kuat, kita dah buat betul-betul banyak punya lah.
Kan bila mana ada satu masa nanti kita dah tak sihat, tak kuat, kita tak berupaya, maka menurut Ibrahim An-Nakhai, iaitu merujuk kepada falahum ajrun ghairu mamnun, itulah bagi mereka pahala yang tiada putus-putusnya maksudnya. Itu maksud yang nak diutarakan tadi, iaitu mereka menerima saham yang berterusan kepada mereka. Tapi kalau muda belia tak buat, tak ada masa, sibuk sana sini, tua baru nak buat, yang ni dia akan ada masalah sedikit kepada apa yang kita utarakan tadi. Yang itu golongan yang macam tu. Sebab tu Rasulullah mengingatkan, Imam Al-Baihaqi menyatakan Rasulullah bersabda, "Igtanim khamsan qabla khamsin." Biasa kita dengar kan, rebut 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Untuk nak lebih mudah, kumpulan Raihan telah menyusun sebuah kata-kata yang merujuk kepada apa? Ingat 5 perkara sebelum 5 perkara, sihat sebelum sakit, muda sebelum tua, kaya sebelum miskin, lapang sebelum sempit. Yang akhir sekali tu apa? Tak ingat? Hidup sebelum mati. Masya Allah, tuan-tuan. Nabi ajar kita, Nabi ingatkan kita, rebut 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Walaupun ada orang tak dapat nak rebut, dia terpaksa nak buat pada masa yang sebaliknya. Nabi suruh rebut, buat pada masa yang baik, tapi dia tidak dapat. Contoh tadi disebut apa? Masa sihat sebelum datang masa sakit. Masa sihat tak peduli ilmu, tak peduli amal ibadah, tak peduli agama. Masa sakit baru nak cari. Baik tak? Baik, tapi dia tak samalah macam mana kita sihat. Macam kita sebut tadilah. Ya. Bayangkan tuan-tuan dan puan-puan, orang datang belajar dalam keadaan sihat walafiat pun, biji mata itu asyik nak tutup je. Menguap je kerjanya. Tu bayangkan kalau dah sakit. Kita mengajar di atas, kita yang menyampai mengajar, tapi anak murid duduk atas katil. Agak-agak boleh belajar tak tuan-tuan? Belajar di atas katil hospital, tilam yang empuk. Boleh belajar tak agak-agaknya? Boleh, tetapi adalah dugaan ada ujian. Nak belajar macam mana? Kalau dah tangan kaki pun nak angkat pun tak larat. Kan? Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Akhirnya apa? Tenggelam dalam astaghfirullah itulah. Dia tak dapat rasa macam mana sihat. Tu. Tapi telah disebut tadi, kalau masa sihat kita pergunakan dengan sebaik-baiknya, masa kita sakit kita tak boleh berbuat. Di situ pahala dilipat kali gandakan dan berterusan. Ini dia. Yang kedua, samalah masa muda tak peduli, masa tua baru nak ingat. Akan jadi masalah ya. Masa muda absent, kedatangan pun buat tak ambil indah, kerja sekolah tak buat, lupa itu lupa ini. Agak-agak masa tua boleh ingat. Kan ini satu ujian dan dugaan. Masa kaya tak mau berbuat, amal ibadah tak mau infak. Masa dah miskin baru nak berniat, nanti kalau aku kaya aku nak infak, aku nak sedekah. Ini masalah. Padahal Nabi tak suruh pun tunggu masa kaya baru nak berinfak dan bersedekah. Apa yang ada buat je lah, sampaikanlah, berikanlah. Masa lapang sebelum masa disempitkan. Masa ada masa tak mau guna, masa tak ada masa, masa tu nak kelang kabut sangat. Masa orang tak suruh, masa orang suruh pergi masjid, sebelum PKP tak nak pergi. Masa dah sempit, orang dah tutup masjid tak bagi datang, maka masa tu dia nak pergi. Pelik tak? Ini yang kita kena faham. Masa lapang sebelum masa sempit. Ni sekarang ni kita duduk dalam masa sempit. Sebab tu Nabi mengingatkan dalam hadis Al-Bukhari, ni'matani maghbunun kathirun minan nas, as-sihhatu wal faragh.
Dua nikmat yang manusia seringkali lalaikan daripadanya, iaitu nikmat masa lapang dan masa sihat. Ini, Masya Allah, takut tuan-tuan. Dan yang terakhir sekali, iaitu masa hidup tidak mengenal agama, tak memperbaiki diri. Masa mati baru nak baiki diri. Masa mati nak baiki diri macam mana Ustaz? Ada ke orang? Ada tuan-tuan. Ini yang Allah SWT telah sebut dan nyatakan dalam Al-Quran, di mana golongan yang dah mati nak minta dihidupkan balik. Surah As-Sajdah mengingatkan kepada kita. Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihah inna muqinun. Allah dah matikan, dah masukkan dalam kubur, lalu dia kata, ya Allah Tuhan, aku dah tengok dah rupa-rupanya macam ni, rupa-rupanya diperingatkan masuk dalam kubur. Ya Allah, Masya Allah, dahsyatnya, takutnya. Masa tu baru nak takut. Kemudian dikatakan apa? Saya dah dengar dah dahulu ya Allah, tapi saya masa tu saya tak ambil peduli. Jadi sekarang ni saya dah tengok dah macam ni rupa-rupanya masuk dalam kubur. Tolonglah ya Allah. Farji'na na'mal salihan inna muqinun. Sekarang tolonglah bagi aku hidup balik, bagi aku patah balik pergi ke bumi ya Allah. Aku nak berbuat amal soleh. Aku nak menjaga iman dan Islam. Inna muqinun. Nescaya waktu itu aku akan dapat rasa keyakinan yang tidak berbelah bagi. Tuan-tuan dan puan, kita sekarang belum lagi mati. Masya Allah. Ada daripada kalangan orang yang kita kenal, yang kita tak kenal, dah pergi meninggalkan kita, iaitu kembali kepada Allah ke alam barzakh. Mereka dah tak boleh buat dah macam mana kita duk buat sekarang ini. Maka apa jua yang kita buat sekarang ini, walaupun sedikit ataupun banyak, kita bersyukur kepada Allah. Sebab tu Muaz bin Jabal seringkali diingatkan oleh Nabi Muhammad SAW, ya Muaz, sukalah apa kiranya selepas solat membacakan Allahumma a'inni ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Hadis riwayat Imam Muslim. Yang bermaksud, wahai Allah, tolonglah aku, bantulah aku untuk dapat mengingati Engkau, wahai Allah. Tolonglah aku, bantulah aku untuk bersyukur kepadamu, wahai Allah. Tolonglah aku, bantulah aku untuk elok, cantik di dalam melakukan amal ibadah. Sebab tu tuan-tuan, kita kena merasai kehidupan yang Allah bagi sekarang ini sebagai satu peluang, ruang terbaik untuk kita membina jambatan emas menuju ke hari akhirat. Masya Allah, Masya Allah. Maka Nabi SAW menganjurkan kepada kita untuk memohon, meminta ampun kepada Allah. Mari kita berdoa, tuan-tuan. Seringkali kita mendengar doa yang disebut oleh Abu Sa'id Al-Khudri, dan saya kira semua yang mendengar daripada rakaman ataupun siaran langsung ini, iaitu telah pun membaca doa tersebut, ya. Doanya berbunyi sebagaimana yang kita sedia maklum. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, wa a'udzubika minal ajzi wal kasal, wa a'udzubika minal jubni wal bukh, wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Yang bermaksud, ya Allah, ya Tuhan, aku mohon minta kepada Engkau perlindungan daripada kerisauan dan kebimbangan serta kesedihan. Itu yang pertama. Yang keduanya, aku mohon minta lindung kepada Engkau, ya Allah, daripada sikap malas dan lemah. Masya Allah. Yang ketiganya, aku mohon minta lindung kepada Engkau, ya Allah, daripada lemah semangat, daripada orang yang jenis berkira-kira. Ataupun yang keempatnya, yang keenamnya, orang yang bakhil kedekut. Tu. Yang ketujuh dan yang kelapannya ialah, ya Allah, ya Tuhan, aku mohon minta lindung kepada Engkau daripada bebanan hutang. Ya, kita ada berbuat hutang, tapi kita tidak mau dan kita tak boleh mengurus hutang itu dengan baik, sebaik-baiknya. Dan yang terakhir sekali ialah kita mohon minta lindung daripada dikuasai oleh orang. Orang cuba mengambil kesempatan atas kita dan sehingga dia tak mempedulikan orang. Ini Masya Allah.
Tapi dalam doa yang akan kita ikuti dalam perbincangan ini, itu tadi doa yang biasa kita dengar. Ini pula doa Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Beliau berkata sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda memohon minta lindung kepada Allah. Masya-Allah. Apa bunyi doa ini? Hampir lebih kurang sama tapi agak berbeza sedikit. Yaitu Allahumma inni a'udzubika minal kasal wa a'udzubika minal jubn wa a'udzubika minal haram wa a'udzubika minal bukhl. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, iaitu pada hadis yang ke-6371 itu menyebut, ya Allah, aku meminta perlindunganmu dari rasa malas. Tu Masya Allah. Rasa malas ni macam mana tuan-tuan? Iaitu tidak ada rasa, tak ada dorongan, tak ada motivasi. Tak mau nak melakukan kebaikan, lembik, lemah, tak berdaya. Inilah yang dimaksudkan oleh Imam An-Nawawi. Berbeza dengan apa kita sebut tadi, kasal dengan ajz. Tu. Ajuz. Selalu orang kaitkan dengan orang tua. Tapi tak semestinya sebab tua. Ajuz ini tak ada kemampuan langsung. Berbeza dengan malas. Malas dengan tak mampu. Malas lawannya rajin. Lemah lawannya kuat. Itu ada beza tu. Iaitu kasal ada kemampuan, tapi tak ada dorongan nak berbuat. Kan? Nak tunggu orang tengok baru nak buat. Ni berbahaya tu. Ya? Masya Allah. Na'udzubillah min zalik. Yang kedua, mohon minta lindung kepada Allah. Aku meminta perlindungan padamu, ya Allah, dari lemah hati. Lemah hati ni macam mana? Jenis orang yang takut tak tentu pasal. Lemah semangat tak tentu arah. Takut itu, takut ini, takut hantu. Tak beranilah nak keluar pergi ke masjid. Tak beranilah nak keluar rumah, ada katak nak melompat atas saya. Masya Allah. Ini berbahaya. Kepada golongan-golongan yang Allah bagi dan beri kepada mereka suatu kelebihan menjadi pegawai penguatkuasa, menjadi pemimpin. Tidak boleh ada ni sifat al-jub. Kerana mereka lebih lagi nak mengajak orang kepada kebaikan dan nak melarang orang daripada kemungkaran dan juga segala permasalahan yang ada. Jadi tidak boleh. Lemah diri, lemah hati ini amat-amat berbahaya. Yang ketiga, iaitu kita mohon minta kepada Allah agar dilindungi dari usia tua. Maksudnya tua kita tak boleh elak tuan-tuan. Kalau Allah dah rezekikan kita beri sampai usia tua lanjut, kita kena terimalah perkara itu. Ya. Maksud tua di sini ialah sulit untuk beramal. Sulit untuk beramal macam mana? Itulah kita sampai dah nak kena orang tolong kita. Ini memang dugaan. Ya, walaupun kita tak nafikan anak-anak, cucu-cucu membantu ibu bapa, datuk dan nenek, itu amat baik. Tapi kadang-kadang hati manusia ini, mereka ada yang tak boleh kita nak ketahui apa dalaman mereka. Kalau mereka memang menolong dengan benar-benar keikhlasan, memang kita amat sukalah. Tidak ada suatu rungutan dan sebagainya. Tapi kalau kita minta tolong, ada berbunyi rungutan-rungutan sana sini, kita pun rasa tak selesa tuan-tuan dan puan-puan. Maka sebab itu kita minta lindung kepada Allah daripada kita dilemahkan. Diri kita itu sampai terpaksa bergantung dan berpaut dengan orang. Masya Allah. Tapi kepada anak-anak, mereka tidak boleh mengelak berkhidmat, sebab kita ingat balik jasa ibu bapa kepada kita, jasa datuk dan nenek kepada kita. Tu macam mana orang tua-tua dahulu kan, mereka mendodoikan, mari kita sejenak mengingat kasih ibu bapa yang tiada terkira, walaupun dirinya letih serta penat, namun di wajahnya tetap bergembira. Senang kan tuan-tuan dan puan? Nak menyembunyikan kepenatan dan keletihan itu, lalu
mengukirkan senyuman. Tu. Bukan senang tuan-tuan, masya-Allah. Orang yang kalau memang dia berbuat amal memang letih. Tiba-tiba ada gangguan dan sebagainya. Nak saja-saja senyum tu, kalau tak biasa praktik, bukan mudah tuan-tuan. Ini suatu benda yang perlu kita mohon minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang keempatnya iaitu, ya Allah Tuhan, aku mohon minta lindung kepadamu daripada sifat bakhil, sifat kedekut dan sebagainya. Sifat ini adalah amat tidak wajar dan tidak sepatutnya, iaitu berlaku kepada diri kita, lebih-lebih lagi kalau kita menjadi ketua keluarga, kita menjadi para suami, kita menjadi para pemimpin, kita menjadi para ilmuwan ulama, dan sesiapa sahaja yang diberi tugas dan tanggungjawab, jangan ada rasa kedekut dan jangan ada rasa kikir dalam diri kita untuk nak memberi dan juga berkongsi dengan apa perkara yang patut. Akhir sekali, dalam pertemuan kita pada hari ini, tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah SWT sekalian, ayat 7 dan ayat 8 dinyatakan oleh Allah, maka apakah yang menyebabkan kamu mendustakan? Mendustakan apa itu tuan-tuan? Mendustakan hari pembalasan sesudah datangnya keterangan-keterangan yang diberikan tadi. Punya panjang lebar kita berbicara tadi, dapat tak keterangan-keterangan tersebut? Itu keterangan Allah, bukan keterangan Ustaz Amir tu. Keterangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keterangan para ilmuwan ulama. Saya ni hanya tukang menyampaikan saja. Jadi kita dengar dan kita terima, lalu kita mengambil suatu ibrah dan pelajaran untuk kita buat perubahan. Itulah yang terbaik tuan-tuan dan puan-puan. Jadi Allah akhiri ayatnya dengan berkata, bukankah Allah hakim yang seadil-adilnya? Allah matikan dengan membuat satu tanda tanya di situ. Jadi rupa-rupanya Allah menciptakan kita, Allah menghantar para nabi dan rasul, Allah memberi segala macam panduan, bukan untuk saja-saja suka-suka, tapi ada nilai dan maknanya yang amat besar tuan-tuan dan puan. Apa nilainya? Iaitu bukan tempat di dunia ini kita nak habiskan masa begitu sahaja, tapi apa yang kita telah habiskan di dunia ini akan bersambung bila kita kembali balik ke alam barzah dan kembali balik di alam akhirat, yang bakal kita semua sama-sama sampai ke sana nanti. Masya Allah. Dengan itu saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada pihak pengurusan Masjid An-Nur Temasya Glen Mary atas usaha program yang dibuat dan dilakukan sepanjang tempoh musim PKP ini, dan istimewanya pula kita berada di dalam bulan Ramadan Al-Mubarak. Mari kita mohon minta ampun kepada Allah agar Allah beri kelebihan dan kebaikan kepada kita dengan kehadiran bulan Ramadan ini untuk kita dapat maghfirah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dengan itu aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat faya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah ya Tuhan, aku mohon minta dan kami mohon meminta kepada Engkau agar mendapat keridhaan Engkau dan syurga Engkau. Wahai Allah, kami memohon dan meminta perlindungan Engkau agar dijauhkan kami daripada menjadi bakaran api neraka. Wahai Allah, sesungguhnya Engkau adalah Tuhan yang Maha Pemaaf dan Maha Pemulia. Maka maafkanlah kami ya Allah, maafkanlah dan ampunkanlah kedua ibu dan bapa kami, dan maaf dan ampunkanlah sekalian muslimin muslimat dengan rahmat dan kasih sayang-Mu wahai Allah. Wahai Allah, kurniakanlah kebaikan kepada kami di dalam bulan Ramadan yang dapat kami tempuhi pada kali ini untuk dapat menikmati malam Lailatul Qadar. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi husr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taqabbalallahu minkum.